أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pertama sekali terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli selaku pengerusi Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara serta esko-nya dan tak lupa juga kepada unit media yang bertengkurumus menyediakan ataupun menghidangkan kepada kita tazkirah pagi saban hari yang tanpa jemu, dan alhamdulillah mudah-mudahan ada manfaat daripada program ataupun aktiviti yang dijalankan oleh Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, insya-Allah. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya menyeru kepada sahabat-sahabat yang berada di luar sana untuk kita sama-sama pertama sekali like page Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Yang kedua, kita share supaya tazkirah ini dia akan memenuhi skrin handset, komputer kita untuk kita mendapat pengisian ilmu setiap pagi, insya-Allah. Dan tak lupa juga kepada kami memerlukan sumbangan tuan-tuan untuk melancarkan perjalanan kami untuk berdakwah, untuk menyampaikan risalah Allah ini ke seluruh muka bumi ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan boleh ambil nombor akaun yang tertera di skrin kita dan berilah sumbangan seikhlas mungkin. Dan juga insya-Allah boleh subscribe YouTube channel Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara dengan pengisian-pengisian dan ustaz-ustaz dan asatizah yang sangat hebat, antaranya Ustaz Zul Ramli, antaranya Ustaz Jafri Mahmudi, antaranya Ustazah Dr. Robiah Ki Hamzah, ada Ustazah Isfadia, ada Ustaz Muhyiddin dan ramai lagi sebenarnya. Marilah sama-sama kita subscribe Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara di YouTube untuk kita sebarkan dakwah, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pada pagi ini minta maaf sekali kerana kita terpaksa mula lewat, ada urusan terpaksa diselesaikan dahulu. Walau bagaimanapun, alhamdulillah kita dapat bersama, kita panjatkan rasa syukur Allah Subhanahu Wa Taala atas izinnya kita dapat duduk dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita ini bila duduk dalam majlis ilmu ini kira sebagai ibadah, dan insya-Allah dengan ibadah tersebut akan memberatkan neraca timbangan kita dan seluruhnya kita layak untuk beroleh syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, amin. Dan saya doakan kepada seluruh penonton dan pendengar di luar sana, Allah pelihara kita daripada segala musibah, segala wabak penyakit yang berjangkit, terutamanya COVID-19 yang sangat membimbangkan. Mudah-mudahan kita semua dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doa sama-sama mudah-mudahan Allah angkat segera penyakit atau wabak COVID ini daripada muka bumi ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi ini tuan-tuan, saya akan bicara akhlak baginda SAW, iaitu Rasulullah tidak suka dipuji. Rasulullah tidak suka dipuji. Hadis daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la tutruni kama atratin nasara bena Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Sayyidina Umar Al-Khattab meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu memuji aku, iaitu dengan pujian yang berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Sesungguhnya aku adalah hamba, abdun. Innama ana abdun. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Faqulu, maka kamu katakanlah, Abdullahi, hamba Allah, wa rasuluh, dan rasulnya. Daripada hadis ni kita lihat bahawa tingginya sifat tawadhu, sifat merendah diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar merendah diri, merendahkan hati. Nabi sebut ana abdun, aku hamba, sedangkan Nabi ketika itu adalah kekasih Allah. Nabi adalah rasul Allah.
Nabi adalah pemimpin tertinggi Madinah. Kita lihat ketinggian yang Nabi miliki langsung tidak membanggakan Nabi SAW. Malah Nabi semakin tunduk, semakin rendah diri, semakin rendah hati. Sebab itu Nabi sebut ana abdun, aku hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala, kan? Aku hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita rujuk dalam hadis daripada Mughirah bin Syu'bah bab solat Nabi SAW ataupun bab ibadah Nabi SAW disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Bila dia menyebutkan bahawa Nabi solat hatta intafahat qadamahu, sampai bengkak-bengkak kaki Nabi SAW. Lalu para sahabat dan isteri Nabi bertanya, atatakallafu hadha ya Rasulullah? Kamu juga diberatkan dengan solat ke ya Rasulullah? Qad ghafara laka ma taqaddama min zambik wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah telah hapuskan dosa kamu? Bukankah Allah telah ampunkan dosa kamu? Apa yang terdahulu dan akan datang? Apa jawapan Nabi SAW? Nabi kata, qala afala akunu abdan syakura. Bukankah aku ini ataupun bukankah aku melakukan semua ini untuk menunjukkan bahawa, untuk membuktikan bahawa aku adalah seorang hamba syakura yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi solat sebab Nabi tahu Nabi hamba pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tuan-tuan mengaku hamba bila? Ini masalah kita. Kita mengaku hamba bila kita infak RM1 dalam list senarai penderma. Senarai penderma. Contohnya pihak masjid ingin menganjurkan majlis sambutan Maulidur Rasul. Jadi ada kutipan sumbangan ikhlas untuk menjayakan program tersebut. Yang pertama sekali nama nazir kita. Contohnya Haji Abdul Malik. Haji Abdul Malik. Contoh okay. Dia sumbang RM200. Kemudian ada jemaah lain sumbang RM100. Haji Karim RM100. Haji Abdul Wahab contohnya RM50. Kita ni nak sumbang RM1. Nak tulis nama Rusdi malu. Nak tulis nama kita sendiri malu. Jadi kita letaklah hamba Allah RM1 je. Nampak? Kita bila kita mengaku hamba ni bila kita sumbang RM1 untuk menyembunyikan identiti kita supaya orang tak tahu siapalah yang sumbang RM1 ni. Orang semua RM50, RM100, RM200. Kita RM1 je. Nampak? Kita sangat mengaku hamba Allah ketika itu. Sepatutnya yang sumbang RM200, yang sumbang RM500, yang sumbang RM1,000 itu hamba Allah. Betul. Tapi tak apa tuan-tuan. Mungkin dengan RM1 itulah sebab ikhlas, malu untuk diketahui oleh orang, kita sumbang RM1, mungkin kat situlah pahala yang berlipat kali ganda yang Allah berikan kepada kita. Tapi jangan jadikan sebagai alasan. Jangan jadikan sebagai untuk menutup identiti kita, sumbang RM1, kita malu, kita letak nama hamba Allah. Sepatutnya yang RM1,000 itu hamba Allah. Yang RM200 itu adalah hamba Allah. Okay. Kalau kita rujuk, ada satu kisah sebagai contoh. Rasulullah SAW tak suka orang berdiri bila baginda datang. Rasulullah tak suka para sahabatnya berdiri ketika mana baginda masuk ataupun datang. Ini menunjukkan sifat tawaduk Nabi SAW. Walaupun Nabi pemimpin agung. Nabi Allah, kekasih Allah. Orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan agama Islam kepada kita semua. Tetapi Nabi ni tawaduk. Nabi tidak suka dimuliakan. Nabi tak suka orang menghormatinya ketika mana dia datang. Dan Nabi tak suka bila dipuji, bila Nabi datang semua berdiri. Lalu ada satu kisah. Jadi sahabat-sahabat yang lain tahu dah. Sahabat-sahabat yang lain tahu dah. Bila Nabi SAW datang, Nabi tak suka kalau Nabi datang tiba-tiba orang berdiri. Orang berdiri. Kalau sahabat yang berdiri, sahabat-sahabat akan duduk. Sebab dah tahu dah memang Nabi tak suka kalau Nabi datang ada orang berdiri. Ada orang berdiri. Sebab tu ada satu ketika, satu majlis tu. Semua sahabat-sahabat sedang berdiri. Tiba-tiba Nabi datang, sahabat-sahabat lain semua duduk ketika itu. Sahabat-sahabat lain semua duduk ketika itu. Kecuali yang sahabat namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit. Bila Nabi tanya, wahai Hasan, apa yang menghalang kamu duduk? Sedangkan sahabat-sahabat lain, kamu semua duduk bila aku datang.
Lalu Nabi tanya kepada Hasan bin Thabit, wahai Hasan, apa yang menghalang kamu duduk? Kata Hasan bin Thabit, ya Rasulullah, izinkan aku untuk melontarkan beberapa bait syair. Lalu kata Nabi SAW, silakanlah. Lalu disebut, qiyami bi azizi alayya fardun, berdiri aku untuk memuliakan orang yang sangat mulia ke atasku merupakan fardu bagiku. Wa tarakal fardi ma huwa mustaqim, meninggalkan suatu yang fardu itu merupakan suatu dosa bagiku, merupakan suatu kesalahan bagiku. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun, aku pelik bagi mereka yang ada akal dan kefahaman. Yara hadzal jamal la yaqumu, bila melihat suatu kecantikan, iaitu engkau wahai Rasulullah, la yaqumu, tidak berdiri. Bila Nabi mendengar kata-kata daripada Sayyidina Hasan bin Thabit ini, baginda tersenyum dan membiarkan Thabit ini terus berdiri. Bermaksud Nabi sifatnya tak suka dipuji, Nabi tak suka dimuliakan. Kalau Nabi datang, Nabi tak suka sahabat-sahabat berdiri menghormatinya, sebab Nabi memiliki sifat tawaduk yang tinggi. Tapi bila Hasan menyatakan rasionalnya, kenapa dia berdiri, rupa-rupanya menghormati orang yang mulia itu merupakan kefarduan bagi diri dia. Dia seolah-olah macam rasa bersalah, rasa berdosa sangat kalau ada orang yang mulia datang, contohnya guru kita, tok guru kita, ataupun alim ulama yang sangat hebat, dia tak bangun, tak berdiri ni macam rasa, ya Allah, kurang hajar ni kita, ataupun kita rasa tak hormat. Itu ada rasional dibolehkan. Sebab itu Imam Al-Qadhi dia menyebutkan bahawa berdiri bila datangnya orang yang dimuliakan, contohnya para ulama, para ustaz, bila guru masuk dalam kelas, anak murid berdiri, kan, adalah berdiri yang tidak ditegah. Berdiri yang ditegah adalah berdiri yang mana orang menyuruhnya berdiri. Contohnya, ada seorang datang, ni pasal semua duduk ni, tak nampak saya datang je, berdiri semua. Itu yang ditegah. Itu yang ditegah. Tetapi memuliakan ulama, memuliakan orang yang hebat dari sudut ilmunya, memuliakan orang yang memiliki jawatan dalam kerajaan ataupun kita panggil kepimpinan ketika itu, tidak menjadi kesalahan sebenarnya. Sebab itu Imam An-Nawawi dia kata berdiri kepada orang yang memang memiliki kemuliaan, contohnya Nabi SAW, para ulama, guru kita, ustaz yang mengajar, cikgu di sekolah, kata Imam An-Nawawi malah disunatkan. Malah disunatkan. Jadi boleh. Cuma disebut Nabi ni tak suka dipuji. Itu hak Nabi SAW. Itu hak Nabi SAW. Tetapi hak kita ataupun hak para sahabat adalah memuji Nabi. Nabi SAW haknya tidak suka dipuji, tidak suka dimuliakan. Tapi hak para sahabat, hak kita selaku umat kepada Nabi SAW, hak kita adalah memuji Nabi SAW. Cuma dalam hadis yang di atas, kita dapat ambil kesimpulan yang tadi kita bincang tadi tu. La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul. Nabi sebenarnya tidak suka dipuji berlebihan sebagaimana orang Nasrani memuji Nabi Isa bin Maryam sehingga menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Ini yang Nabi tak nak. Tak boleh memuliakan Nabi sampai meletakkan Nabi ini sebaris dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh. Sebab Nabi itu Abdullah, Nabi itu hamba Allah, Nabi Allah, kekasih Allah, Rasul Allah, utusan Allah. Jangan Nabi kata jangan puji aku sampai memulia aku sebagai Tuhan. Itu bukan. Itu yang tak dibenarkan. Tetapi memuji orang ni adalah sifat yang terbaik sebenarnya. Ya, sifat yang terbaik. Sebab itu Rasulullah pernah memuji para sahabat. Dan apa yang kita dapat ambil kesimpulan bahawa Rasulullah sebenarnya sifat tawaduknya, sifat rendah dirinya, Nabi tak suka dipuji tetapi Nabi suka memuji pada orang lain.
Bermaksud apa? Bermaksud Nabi tak suka Nabi tak suka kepada pujian. Nabi tak suka kepada pujian. Sebab pada pujian ni, di sebalik pujian ni ada kemudaratannya, ada side effectnya ataupun ada kesan sampingannya bila manusia ini suka dipuji. Sebab itu Imam Al-Ghazali dia menggariskan ada 6 kerosakan daripada pujian. Jadi Imam Al-Ghazali 4 kepada orang yang memuji dan 2 kepada orang yang dipuji. Apa kerosakan dia? Yang pertama sekali, kerosakan kepada yang memuji, orang yang memuji. Yang pertama adalah bila puji berlebihan, seseorang itu boleh berbohong. Bila puji berlebihan, seorang itu boleh berbohong. Kan? Sebab itulah Imam Al-Ghazali menggariskan keburukan kepada orang yang memuji. Kalau seorang tu memuji berlebihan, dia mungkin boleh menokok nambah ceritanya ataupun menokok nambah pujiannya. Jadi menyebabkan dia berbohong. Yang kedua, boleh menyebabkan riak. Bukan riak kepada orang yang dipuji, tapi riak kepada orang yang memuji. Contohnya apa? Dia menzahirkan kecintaan kepada seseorang, padahal sebaliknya. Dia memuji Nabi SAW, contohnya memuji Nabi SAW tapi bukan ikhlas. Tetapi dia nak menggambarkan kepada orang, nak memberitahu kepada orang bahawa dia ni adalah salah seorang pencinta kepada Nabi yang tegar, yang sangat. Allahumma salli alaihi wasallam. Sebab tu kita tak boleh gambarkan. Tapi rupanya ya, keburukan kepada orang yang memuji ni boleh timbul riak. Kerana sebaliknya dia tidak cinta pun kepada seorang tu, tetapi dia memuji tu untuk bila dia memuji, orang akan nampak dia ni sangat memuji para ulama contohnya, tu boleh menimbulkan riak. Yang ketiga, orang yang memuji ni mungkin mengenal keadaan mungkin tidak mengenal keadaan sebenar orang yang dipuji. Itu bahaya. Kadang-kadang kita puji ni, dia anggap orang tu perli, orang tu peliki, sedangkan kita puji. Tetapi orang yang kita puji tu rasa macam terhina pula dengan pujian tu sebab dia anggap kita ni perli dia. Sebab itu kena tahu keadaan sebenarnya, keadaan sebenar. Tu yang keempat, pujian boleh menyebabkan seorang yang zalim berasa gembira. Itu kita kalau salah memuji orangnya, orang yang zalim itu akan rasa besar hati, akan rasa takabur, akan rasa hebat, dia akan menyebabkan lebih zalim. Ini keempat keburukan ataupun 4 kerosakan daripada orang yang memuji. 2 keburukan ataupun kerosakan daripada orang yang dipuji. Yang pertama adalah orang yang dipuji itu mungkin akan timbul perasaan takabur dan ujub. Ujub ni bangga pada diri sendiri. Mungkin dia setiap hari dipuji, sehingga kan dia merasa takabur. Merasakan dia besar diri, dia sombong, dia belagak. Dan ujub, dia bangga pada diri sendiri, merasa dirinya hebat. Yang kedua, kerosakan daripada orang yang dipuji adalah orang yang dipuji rasa sudah cukup dan berasa puas hati dengan apa yang ada pada dirinya. Jadi dia tidak akan menyebabkan orang tu terus mengkaji ilmu. Contohnya, kalau kita puji ilmunya, mungkin dia kata cukuplah. Orang nak panggil aku ulama, orang nak panggil aku ustaz, orang panggil aku tok guru dan sebagainya, cukuplah ilmu aku. Tak, dia akan memberhentikan pengajiannya sebab dia rasa dia dah banyak sangat ilmu. Itu bahaya. Orang yang dipuji ni pun ada kerosakan dia adalah dia merasa cukup dengan apa yang dia ada, kemudian dia merasa berpuas hati dengan apa yang dia dapat sekarang ini. Sebab itu keburukan daripada ini. Dari sudut sains pula tuan-tuan, okay, apa yang dapat kita ambil dari sudut psikologi. Siapa yang mengikuti saya di Radio IQ, memang inilah yang saya akan ulas setiap hari Rabu pukul 10 pagi, 10.10 pagi. Tentang rasional sunnah Nabi SAW dari sudut akhlak. Kita bincang dari sudut akhlak tadi kan. Yang kemudian kita akan bicara dari sudut psikologi. Dari sudut psikologi dan sudut sains. Seorang profesor namanya Profesor Dr. Ramani Durbasula.
Dia adalah pakar psikologi di California State University, Amerika Syarikat. Orang yang memuji ini dipanggil sifat narcissism. Dia maksudnya dirinya adalah segala-galanya. Ataupun orang yang narsis ni maksudnya dia suka dipuji dan dia merasa dirinya adalah segala-galanya. Ini disebut sebagai personality disorder ataupun kita panggil kecelaruan dari sudut personality. Jadi narcissism ni, narsis adalah suka dipuji, suka dipuji. Yang pertama sekali adalah keburukan dari sudut psikologi bila orang yang suka dipuji ini, pertama dia sukar mengakui kesalahan sendiri, kesilapan sendiri. Dia akan divertkan, dia akan jadi bangau lah. Bangau, kenapa engkau kurus? Dia tak cakap. Dia sebab dia kata ikan tak mau timbul, disalahkan ikan. Baru tanya ikan pula, ikan, kenapa engkau tak nak timbul? Ikan pun kata macam aku nak timbul, rumput panjang sangat, disalahkan pula rumput. Yang betul-betul mengaku adalah ular. Kenapa nak makan katak? Memang makanan aku. Itu nampak. Katak juga, ular juga yang dipandang mulia dalam lagu Bangau. Sebab dia mengaku. Yang lain semua dia akan divert, dia akan pindahkan kesalahan itu pada orang lain. Jadi orang yang ada sikap ataupun ada perasaan suka dipuji ni ataupun dipanggil narcissism, pertama dia akan sukar mengakui kesalahan sendiri. Bahaya tuan-tuan. Yang kedua, kerap meminta perhatian dan stres kalau orang tak beri perhatian kepada dia. Sebab itu dia akan bercakap kuat-kuat untuk memotong percakapan orang lain. Ini jauh daripada akhlak Nabi SAW. Dia akan bercakap kuat sehingga dia dipandang oleh orang lain. Itu juga tak bagus. Bukan daripada akhlak Nabi SAW. Okay. Yang seterusnya, kalau orang tak like, contohnya dia komen, dia post sesuatu di FB ke, di IG ke, di Twitter ke, tiba-tiba tak ada like ataupun tak ada komen daripada orang, dia akan stres. Jadi ini akan berlaku kalau seorang tu narcissism, ataupun disebut dalam ni 14 tanda. 14 tanda. Jadi kalau kita nak tahu diri kita ni ada tak dipanggil personality disorder ni, kecelaruan personality ni, dia sudah kita suka dipuji, tengok kita ni ada tak ciri-ciri yang ni. Yang ketiga pula, dia akan mengalami krisis empati. Empati ni maksudnya daya menyelami perasaan orang lain. Dan juga tak dapat memahami perasaan orang lain. Dia akan hilang daya empati itu kalau orang yang suka dipuji. Sebab dia, kalau orang yang lain dipuji, dia rasa macam dia ni lebih hebat, kenapa tak puji aku, kenapa puji orang tu. Jadi dia akan hilang empati itu, maksudnya rasa menyelami ataupun memahami orang lain. Yang keempat, hidup atas kehendak orang lain. Ini bahaya. Kadang-kadang orang yang suka dipuji ni, dia akan hidup atas kehendak orang lain. Contohnya, dia akan berpakaian dengan pakaian yang dia tak suka, tetapi dia berpakaian tu supaya dipuji oleh orang lain. Dia tidak menjadi dirinya sendiri. Jadi, kun anta, jadilah diri kamu sendiri. Be yourself, jadilah diri sendiri. Jangan jadi orang lain. Okay. Yang kelima, merasakan dirinya lebih penting daripada orang lain. Lebih penting daripada orang lain. Jadi bila orang suka dipuji ni, dia merasakan dirinya hebat. Maksudnya bila bos pujinya, dia kata dia ni mesti orang yang paling disayangi oleh bosnya, kan? Jadi dia akan merasakan dirinya lebih penting daripada orang lain. Yang keenam, merasa dunia tidak melihatnya. Kan kadang-kadang seorang dapat kejayaan, dia kata lihatlah dunia, kan? Sedangkan sebenarnya dia merasakan dunia tidak melihatnya dan tidak mengakui kehebatan dirinya. Yang ketujuh, banyak tuan-tuan, tapi tak apa, sampai ketujuh je. Nanti insyaAllah di pertemuan akan datang kita akan bincang lagi 7 yang disebut oleh Profesor Psikologi daripada California State University ni, Profesor Dr. Ramani. Okay. Yang ketujuh bahaya. Yang ketujuh, dia akan merosakkan pola berfikir dan pola perilaku.
Pola ni maksudnya cara berfikir dan cara perilaku seorang. Dia akan mengubah attitude. Iaitu suka memberi nasihat, walaupun tidak diminta, tetapi tidak suka dinasihati. Oh, ni bahaya. Orang yang suka dipuji ni, dia akan merosakkan cara berfikirnya dan akan merosakkan attitude-nya, akan merosakkan perilakunya, sikapnya. Iaitu, dia ni suka memberi nasihat kepada orang walaupun orang tak minta nasihat daripadanya. Dia suka memberi nasihat. Kemudian, dia tak suka bila dinasihati. Dia rasa bila dinasihati, dia dipelekeh, ditempelak. Dia kata, engkau siapa? Aku lebih hebat daripada engkau. Kau siapa nak puji? Kau siapa yang nak condemn aku? Kau siapa yang nak kritik aku? Aku lebih hebat daripada engkau. Jadi bahaya. Ini yang ketujuh bahaya. Jadi kita kena elakkan. Sebab itulah sebenarnya memuji bagus. Tapi memuji hendaklah berpada-pada sebenarnya. Memuji hendaklah berpada-pada. Jangan berlebihan memuji. Yang kedua, hendaklah kita memuji atas keadaan sebenar seseorang. Bukan mengangkat seseorang dengan pujian yang terlalu menggunung, menyebabkan dia bila jatuh tersungkur. Bila jatuh tersungkur. Dan orang yang dipuji pula, yang pertama sekali adalah bila dipuji, dia meletakkan bahawa segala kehebatan itu datang daripada Allah. Jadi bila orang pujinya, dia kena sebut hadza min fadli rabbi. Hadza ini min dari fadli, kelebihan Rabbi Tuhanku. Jadi kita ni dapat kejayaan, contohnya kita ni dipandang hebat, kita kata ini semua adalah kelebihan daripada Tuhanku. Aku tak tahu, aku tak ada apa-apa sebenarnya. Aku hanyalah manusia biasa. Kan? Ini yang sepatut ada dalam diri seorang yang dipuji. Sebab itu hari ini kita membicarakan tentang akhlak Nabi SAW. InsyaAllah sahabat hari nanti kita akan sambung lagi dengan akhlak-akhlak yang lain. Cuma apa yang dapat kita ambil kesimpulan daripada perbincangan kita pada pagi ini. Pertama sekali adalah Nabi tak suka dipuji, tetapi Nabi suka memuji orang lain. Kan? Nabi suka memuji orang lain. Nabi memuji para sahabat. Okay. Dan Nabi ni memiliki sifat tawaduk yang tinggi sebenarnya. Nabi memiliki sifat tawaduk yang tinggi. Kemudian seterusnya apa yang kita dapat ambil adalah hak Nabi SAW adalah tidak suka dimuliakan dan tidak suka dipuji. Inilah ketinggian akhlak Nabi SAW. Tapi hak kita selaku umat Nabi SAW, dan hak para sahabat juga selaku sahabat Nabi yang cinta kepada Nabi adalah memuji Nabi dan memuliakan Nabi. Jadi tak ada masalah. Yang seterusnya disebut oleh Imam Al-Ghazali tadi, kerosakan dari sudut orang yang suka kepada pujian ini, disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. 4 perkara ataupun 4 kerosakan yang akan terhasil kepada orang yang memuji. Pertama, bila dipuji berlebihan, mungkin dia akan berbohong. Yang kedua, boleh menyebabkan riak kerana dia menzahirkan kecintaan pada seorang, pada hakikatnya sebaliknya. Yang ketiga, orang yang memuji mungkin tidak mengenal keadaan sebenar orang yang dipuji itu. Jadi pujian itu jadi perli, jadi mungkin kata-kata sindiran. Yang keempat, pujian boleh menyebabkan seorang yang zalim berasa gembira. Jadi kita kena lihat siapa orang yang kita puji. Jangan kita puji orang yang zalim, nanti dia akan jadi lebih zalim. 2 pula kerosakan yang disebut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, keburukan orang yang dipuji. Yang pertama adalah orang yang dipuji mungkin takabur dan ujub, bahaya, penyakit hati. Yang kedua, orang yang dipuji mungkin akan merasa diri sudah cukup dan berpuas hati apa yang ada pada dirinya. Dari sudut psikologi tadi kita bincang, orang yang suka dipuji ni dia akan mengakui, dia tidak sukar untuk mengakui kesalahan sendiri, dia akan divertkan kesalahan itu kepada orang lain. Yang kedua, kerap meminta perhatian. Ini hati-hati kalau yang siapa suka post dalam FB, IG, lepas tu tunggu, tak ada orang like pun, rasa stres kenapa tak ada orang like, kenapa tak ada orang komen. Ini bahaya. Ini bahaya. Yang ketiga, mengalami krisis empati. Dia akan hilang daya menyelami perasaan orang lain kalau orang yang suka dipuji. Yang keempat, dia hidup atas kehendak orang lain. Dia terpaksa jadi orang lain, bukan jadi dirinya sendiri. Dia merasakan diri lebih penting daripada orang lain. Ya.
Yang keenam, merasakan dunia tidak mengakui kehebatannya. Dan yang ketujuh adalah merosakkan cara berfikirnya ataupun pola pemikirannya dan pola perilakunya, kerana akan timbul sikap suka memberi nasihat walaupun tidak diminta, tetapi dia paling benci bila dikritik, paling benci bila dipuji, balik benci bila dinasihat. Ini bahaya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya rasa cukup sekadar itu pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada kebaikan. Sekali lagi, saya menyeru pada sahabat-sahabat yang di luar sana untuk pertama like page Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, tinggalkan komen dan membina untuk kebaikan kita seterusnya. Yang ketiga, kami memerlukan sumbangan tuan-tuan, jadi ada nombor akaun RHB Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara yang tertera di skrin kita. Sumbanglah seikhlas mungkin, ikut kemampuan kita untuk melancarkan kerja-kerja dakwah ni, insya-Allah. Dan kita bertemu untuk pertemuan kita akan datang. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan lemah itu adalah atas kejahilan dan lemahnya ilmu saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.